Dia nak jadi powerman ni, nak bikin motor ni, bukannya orang cakap macam kita buat-buat minat tau. Benda ni kita kena minat. Benda ni kita kena minat. Sebab tu kalau kita buat sesuatu tu kan, kalau dengan benda yang kita minat, kita akan berusaha bersungguh-sungguh. Dia berbeza tau. Kalau macam kita tengok orang ni buat, macam best kan, try buat. Sebab kita tak ada jiwa. Tak ada jiwa. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah lama tak buat video geng. Busy geng, busy tu satu. Lepas tu terlalu banyak dugaan lah. Macam-macam dugaan. Aku hari tu ada bikin sebiji RZ ni. RZ ni jiran aku punya motor lah. Nak dijadikan cerita dia tu, hari yang dia hantar motor tu kan, macam contoh dia hantar motor pagi, aku buat motor dia. Dia duduk rumah aku berbual lama jugalah, dalam 1 jam 2 jam macam itu. Lama lah, senang cerita lama lah. Lepas tu dia balik. Aku cakap dia, bang, abang kalau nak balik, abang naik motor ni. Sebab motor ni owner petang nanti dia datang ambil. Jadi dia pun balik rumah dia dekat je dengan rumah aku. Lepas tu dia balik, petang tu dia nak ambil motor. Lepas tu tak siap, motornya tak siap sebab dia punya kok minyak pecah ke. Dia punya kok minyak ni pecah. Motor RZ kok minyak pecah. Lalu aku cakap dengan dia, bang, tak sempat lah bang nak siap hari ni. Sebab masa tu dah petang. Aku nak pasang tangki dia tu, baru kok minyak, baru nampak kok minyak dia pecah. Lepas tu malam tu dia satu family pergi swab test, positif COVID, anak beranak semua. Dah dengan aku sekali kena kuarantin. Projek aku banyak yang tergendala. Sepatutnya aku janji dengan orang segini siap, tak siap. Jadinya benda tu macam dugaan lah pada aku. Mana yang faham tu faham lah, mana yang nak marah tu dia marah lah kan. Tapi alhamdulillah lah, hari tu aku ada buat satu body TZM. Aku dah buang color semua kan. Dah masuk primer, dah masuk color. Sekejap lagi time aku tukar tu, dia menjadi macam susah nak jadi tau. Susah nak jadi tu satu. Lepas tu senang cerita tak lawa lah. Payah sangat nak sebut kan. Senang cerita tak lawa. Mata aku tengok pun tak lawa. Lepas tu ownernya datang. Ownernya pun dedor tengok. Ownernya cakap buat balik. Aku cakap ya, memang aku buat balik sebab benda tu teruk sangat kan. Habis daripada aku kuarantin tu, tiba-tiba Alung aku call. Dia tanya aku lah, bang, buat apa? Busy je? Aku cakap tak adalah. Masa tu aku tengah buat ni lah. Aku tengah buat ni pump ni kan. Pump ni aku repaint ni 125Z. Ada 2 biji aku repaint. Aku tengah nak pasang dia punya oil seal semua kan. Alung aku call, dia cakap busy je? Aku cakap tak lah. Lepas tu dia cakap, Long ada benda nak bagi tahu ni. Aku dah rasa lain lah kan. Sebab suara Alung aku tu macam aku dapat rasa lah apa yang dia rasa. Berupanya akak ipar aku meninggal. Akak ipar aku meninggal sebab COVID ni. Sebab COVID, tarung nyawa tu aku rasa ada dalam 2 minggu lah. Jadinya aku balik kampung lagi untuk tengok akak ipar aku dikebumikan lah kan. Alhamdulillah lah, akak ipar aku meninggal pada hari Jumaat pukul 9 lah lebih kurang. Tapi alhamdulillah lah, urusan pengkebumian akak ipar aku tu sangat mudah lah. Dia pun mudahkan sangat. Semoga arwah akak ipar aku ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman lah, insya-Allah. Okey, jadinya hari ni aku nak tunjuk dengan korang macam mana cara kita nak spray, nak bancuh color, bancuh tukar, nak bancuh primer. Tunjuk dalam ni. Tapi sebelum tu aku nak gosok dulu benda ni kan. Gosok dulu benda ni. Kita buang color-color dia. Aku tak nak pakai Tiger brand. Sebab kalau kita pakai Tiger brand ni kan, kalau korang dah pakai Tiger brand kat semua tempat, kalau korang setakat basuh pakai air sabun, dia tak berkesan tau. Sebab apa aku cakap tak berkesan? Sebab
Kalau korang basuh pakai air sabun, nanti time korang spray tu kan, nanti adalah tempat-tempat dia yang macam basah. Itu efek daripada Tiger Brand lah. Kalau aku terpaksa menggunakan Tiger Brand tu, aku akan basuh kali kedua tu. Mula aku akan pakai sabun dengan degreaser. Kali kedua tu aku akan basuh pakai thinner, ataupun aku akan lap pakai thinner. Sebab thinner je yang mampu nak menanggalkan benda-benda tu. Petrol pun tak mampu nak menanggalkan Tiger Brand punya kesan tu. Okay, jadinya kalau setakat benda kecil macam ni, aku akan pakai power brush ya. Power brush, gang. This is power brush, you know. Aduh. Okay, jadinya kita pakai power brush. Kita ngeng, kering, kita buang colour dia, okey? Sekarang kita buang colour dia dulu. Okey, jadinya kalau proses buang colour pakai power brush ni, aku bagi korang tengok time lapse Jadinya taklah korang boring nak tunggu. Aku buang colour ni Okey, jadinya sekarang kita mulakan proses untuk membuang colour. Aku akan pakai power brush ni dah alang-alang pakai power brush ni, aku nak tunjuk dengan korang macam mana kita nak pakai power brush ni. Sebab power brush ni kalau korang pakai, dia akan terbang, geng. Jadinya macam mana kita nak guna demi keselamatan kita. Okey, jadi macam mana cara kita nak guna power brush tu? Pastikan benda ni korang jangan letak sepah-sepah kan. Nanti hilang, mana nak cari. Okey, power brush ni kalau aku guna, aku takkan hidupkan straight tau. Jadinya aku buat macam mana? Aku akan hidupkan grinder ni kan. Hidupkan macam ni, aku akan matikan. Hidupkan, aku akan matikan. Jadinya taklah orang cakap berbahaya sangat. Dia macam gitu kan. Lepas tu korang tekan. Lagi satu, kalau korang nak main grinder yang ada berus ke, grinder untuk korang potong ke kan. Contohnya macam korang nak berus barang ni kan. Korang jangan biarkan grinder tu dalam keadaan macam gini. Korang tengok dia pusing macam ni Dia pusing ke sini tau. Jadinya bila kau buat macam ni, dia akan ke bawah gitu. Sebab tu korang kena letak grinder korang ke sini. Korang tengok beza dia. Jadinya kalau kita buat benda tu ke sini, dia akan boleh dia akan terpelanting ke sini tau. Kalau kita buat macam gini, kita boleh kawal benda tu. Tak adalah orang cakap risiko untuk dia tergentak macam gitu. Jadi arah tu korang kena tengok juga. Okey, sekarang kita bersihkan dalam dia jadinya mesin voting aku yang namanya Fordom tu kan, dia orang cakap taklah semata-mata untuk voting je. Kalau macam aku restore motor, celah-celah body tu kan, yang tak tempat-tempat yang tak dapat untuk kita buat pakai grinder ke apa ke, tempat-tempat celah-celah. Jadinya aku akan pakai benda ni. Jadinya mudah kan. Bismillahirrahmanirrahim. Nampak tak? Ini kalau kita nak bersihkan pakai kertas pasir, tua geng. Berjanggut Okey. Jadinya aku tunjuk dengan korang satu lah sebagai contoh. Okey, jadinya dekat atas meja aku ni aku ada letak jenis-jenis part lah kan, part untuk spray. Okey, yang ni 2K, aku pakai yang Nippon Paint 2K. Yang ini epoxy primer. Okey. Ini pun dia ada hardener juga, sama macam 2K tu. Okey, kalau korang tengok yang ni, dia tulis kat sini 2K matte. 2K matte clear kan. Dia pun sama juga, datang dengan hardener.
dia datang dengan hardener juga. Jadinya semua part dekat sini dia ada hardener lah kan. Jadinya apa fungsi hardener dekat part-part ni? Okey, kalau kita tengok yang dekat sini 2K ni kan, dia tulis dekat sini extra solid kan, 21 tu kan, dia macam reso dia tau. Maksudnya reso ni nisbah bancuhan dia lah. Okey, contoh macam korang tak ada pembaris ni kan, pembaris macam ni pun tak apa sebenarnya. Kalau korang tak ada, korang pakai sudu je. Okey, korang pakai sudu. Okey, contoh korang ambil 2K ni kan, 2K ni korang ambil, kau letak kat sini 2 sudu, 1 2. Okey, lepas tu korang ambil hardener ni 1 sudu, letak 1 sudu, taruh. Itulah nisbah bancuhan 21. Okey, jadinya kalau korang nak pakai 2K tu lebih kan, korang nak pakai 2K tu banyak, kalau aku lah, aku akan pakai benda ni kan. Aku letak lah ni, benda ni letak dalam ni, letaklah dalam 4 kan, 4 mangkuk 2K ni, 4 mangkuk 2K aku letak dekat dalam ni. Lepas tu nanti benda ni, hardener ni aku akan letak 2 mangkuk ni. Itu pun sama juga, nisbah dia tetap menjadi 21 juga. Okey, contohnya kalau macam korang ada pembaris ni, kalau kita tengok dekat pembaris ni kan, okey, kalau korang tengok dekat pembaris ni, dia ada 41 21. Okey, kita tengok dia punya nombor dia ni, 1 2 3 4 5 6 7 kan. Okey, kalau korang perhatikan betul-betul, okey, kenapa dia buat kat sini 1, kat sini 1, kat sini pun 1? Maksudnya dekat sini setiap satu ni dia mewakili part-part dia tau. Okey, satu yang ni dia 2K. Okey, bila kita dah isi 2K daripada bawah ni kan, sampai sini kita stop. Lepas tu daripada sini sampai sini kita isi hardener. Okey, yang sebelah ni pula kalau korang tengok, dia ada line putih, merah, putih, merah, putih. Lepas tu atas ni bawah satu kan. Okey, kalau macam aku akan pakai 2K daripada sini sampai sini, hardener daripada sini sampai sini. Tapi kalau thinner, aku akan pakai dekat line ni, line merah atas ni. Sebab apa aku pakai kat line merah atas ni? Okey, kalau kita tengok guide dia ni kan, korang tengok ni, daripada bawah ni ke sini 5%, daripada bawah ni ke sini 10%. Maknanya 10% ni dekat sini, dekat sini. Jadinya kat sinilah aku letak thinner, daripada sini sampai sini. Okey, jadinya itulah 10%. Okey, lepas tu kalau korang dah tembak satu layer tu kan, dah tembak satu layer, korang kena biarkan dia, tak boleh tembak basah je dulu pada aku lah. Tak boleh tembak basah, boleh basah, tapi nak kena, kalau nak tembak basah tu pada aku nak kena tengok orang yang dah berpengalaman lah kalau nak tembak basah tu. Tapi bagi yang tak biasa, aku syorkan jangan tembak basah lah. Korang tembak asalkan semua permukaan tu kena, dah memadai lah. Okey, lepas korang dah settle buat satu layer tu kan. Okey, layer kedua tu kalau aku daripada 10% ni aku akan jadikan dia 15%. Maksudnya aku akan tambah lagi thinner, naikkan sampai sini. Aku akan cairkan sikit lagi dia punya 2K tu. Sebab pada aku kalau macam gitu dia lagi kilat tau. Second layer tu baru korang cairkan sikit dia punya 2K tu Okey, sekarang kita tengok epoxy primer pula. Okey, apa fungsi epoxy primer ni? Lepas tu kalau korang tengok dekat sini dia tulis 41 21 macam-macam lah kan. Jadinya fungsi benda-benda ni semua ni, dia resto dia lah. Contoh sama juga macam 2K tadi. Okey, contoh korang ambil epoxy ni, korang ambil 4 sudu. Lepas tu korang ambil ni hardener ni, letak kat sini 1 sudu. Dah macam gitu je. Thinner tu korang agak-agak je nak letak, tapi janganlah cair sangat. Thinner tu benda tu orang cakap asal ada je. Tapi janganlah banyak sangat sampai cair dah tak function pula epoxy primer ni. Aku biasa thinner aku letak sikit je.
Okey, apa fungsi epoxy primer ni? Epoxy primer ni kan, contohnya lah, kalau macam korang dah buang colour, macam ni, dah sampai besi ni, kalau korang terus tembak colour, dia tak melekat tau. Colour yang kita tembak tu nanti dia tak melekat. Jadinya sebab tu lah kita kena pakai epoxy primer. Epoxy primer ni, dia macam seal tau. Seal untuk melekatkan part cat dekat besi. Sebab tu kita kena pakai epoxy primer. Epoxy primer ni bagi melekatkan, bagi asas untuk kita lekatkan cat. Kalau kita terus tembak undercoat, terus tembak colour, nanti colour tu senang tertanggal. Okey. Jadinya kat sini 41 tu dia punya ratio, 21 ni pun dia punya ratio. Okey, sekarang kita tengok yang 2K matte. 2K matte ni pun kalau korang tengok 2 nisbah 1. Caranya samalah. Korang ambil 2 sudu ni, dua sudu. Lepas tu korang ambil hardener ni, kan. Korang letak satu sudu, jadilah ratio 21. Kalau korang nak buat 4, nak buat banyak, kan, dia senang cerita macam mana nak cakap Okey, kalau korang nak pakai banyak, okey, korang letak benda ni dalam ni, letak contoh ni, korang letak benda ni penuh, letak 2. Lepas tu korang ambil yang ni penuh, letak 1. Itulah 21. Dia depend pada bancuhan berapa banyak korang nak pakai lah. Kalau macam ni, korang tuang ni 2, kan, tuang 2 mangkuk ni, lepas tu 1 mangkuk ni. Kalau nak pakai sudu pun dedah juga Sudu berapa ml je ni sudu ni, kan, kalau kita nak bancuh cat. Tapi aku kalau bancuh colour, kalau setakat nak spray macam spray pump tu, master pump tu aku cuma pakai 2 sudu ke 3 sudu tu, siap dah master pump tu. Sebab kalau macam colour memang kita guna sikit, tapi kalau macam 2K ni kita kena guna banyak, kan. Jadinya kalau macam korang tak ada pembaris ni pun tak ada masalah pada aku. Cuma look korang ada lah bagi permulaan nak main cat, sebab senang nak guide korang tengok. Kalau yang dah biasa tu kadang-kadang dia orang tak payah tengok pun dia dah bancuh-bancuh dah pakai tangan. Jadinya dia orang dah biasa buat, kan. Okey, jadinya sekarang aku nak bancuh 2K matte. Okey. Sebab aku nak 2K casing double R. Okey. Jadinya kenapa dia 2K matte? 2K matte ni dia kilat, tapi dia kilat matte. Dia bukan macam kilat berair tu. Dia kilat matte. Dia lain lah. Tapi kalau 2K matte ni kan, dia punya part dia yang ni, dia punya warna dia pelik sikit, geng. Warna dia macam air kelapa. Okey, jadinya aku tunjuk korang macam mana contoh kita nak bancuh 2K ratio 2:1 Ni aku bancuh sikit je ni sebab aku nak spray casing sebelah kelas je. Okey. Okey, kita ambil ni. Okey, ni kalau korang tengok satu sudu kan. Okey, satu sudu tuang dah. Ni 2 sudu kan. Tuang dalam ni. Lepas tu korang tutup ni, tutup betul-betul tau. Sebab dia benda-benda macam ni, dia sensitif kan. Kadang-kadang aku siap tutup pakai selotip kertas. Okey, kita letak dekat situ tadi 2 sudu kan. Yang ini kau letak 1 sudu. Jadinya itulah maksudnya 2:1. Tina kau letak segini kan. Segini kau letak. Okey. Lepas tu kau godak. Okey. Sekarang aku nak tukar casing double R. Okey, sekarang aku tunjukkan korang macam mana cara kita nak adjust gun ni kan. Okey, kalau korang tengok dekat sini, dia ada 1, 2, 3. Okey. Yang ini untuk angin. Yang ini untuk cat. Lepas tu yang ini untuk kita adjust mata ni, dia punya kembang macam mana. Sebab tu kalau korang tengok dekat sini, dia ada lubang kiri kanan. Kalau kita letak macam gini, dalam keadaan dinding dia ni satu dekat sini, satu kat kiri, satu kat kanan, dia punya cat akan jadi macam mana tau. Okey, sekarang ni aku ikat habis tau. Ini aku ikat habis. Okey, kita tengok macam mana pergi dia.
Dia akan pergi bulat tau. Bila kita buka, okey, korang tengok kat sini kan. Okey, korang buka separuh. Lepas tu kita try lagi. Korang nampak dia pergi tegak macam itu. Okey, kalau kita buat benda ni macam ni kan, dia akan pergi melintang macam ni tau. Nampak? Jadinya benda ni fungsi dia, yang ini untuk bulat, tajam Lepas tu kalau kita buka, dia akan buka kembang. Kalau kita buka sikit, dia kembang sikit. Okey, tadi kita buka separuh, sekarang kita buka satu. Kita tengok balik. Kan dia jadi makin panjang kan. Sebab kadang-kadang part-part yang kita spray ni kan, tak semua part sesuai dengan apa yang kita adjust. Jadinya kalau keadaan part tu macam mana, kita kena tengok jugalah. Okey, kalau macam gini, dia akan pergi tegak. Korang tengok dia pergi tegak macam tu. Dia akan tegak macam tu. Lepas tu untuk angin ni pula, korang adjust kat bawah ni. Angin ni ikut kesesuaian lah. Kalau macam barang yang korang nak spray tu macam casing ke kan, tak payah kuat sangat pun tak apa. Macam gini dah okey dah. Macam itu je. Lepas tu ni cat. Cat ni kan, aku show kan kalau korang baru-baru nak main benda ni, korang buka sikit dulu, terai. Buka sikit, terai dekat barang yang korang nak spray. Kau buat sikit-sikit, jangan terus buka banyak. Bila kau tekan, nanti dia terus kena kat barang tu, nanti terus meleleh-leleh cat dia.